Kakak, kakak tolong pegangkan baby sekejap. Mama nak ambilkan bedak ya. Dah siap mandi ni. Baik, Mama. Mama, baby terkencing ni, Mama. Macam mana ni? Kakak nak Kita. solat ni. Tak apa kakak, jangan risau. Nanti mama ajarkan kakak macam mana kakak nak solat ni. Macam mana kita nak bersihkan kencing tu. Baik, terima Boleh? kasih, Mama. Okey. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman dalam Troka Didik TV KPM. Hari ini kita nak belajar satu topik yang cukup menarik dalam subjek pendidikan Islam. Alright, kalau kita tengok di depan saya ni macam-macam barang ada, tapi kita nak jemput dulu guru kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Kita nak jemput yang pertama sekali Ustazah Rohani. Silakan Ustazah. Dan juga kita ada Ustazah Rahmawati. Okey Ustazah, tadi kenapa tadi baby tadi? Ya, Baby tadi kenapa Ustazah? Baby tadi terkencing, menangis sebab tu dia menangis. Baru lepas mandi kan? Habis basah baju Ustazah Rahmawati. Ini dah salin baju lah tadi. Dah salin dah tapi masalahnya Ustazah, boleh ke Ustazah Rahmawati nak solat tadi? Boleh. Boleh Nanti kita belajar macam kita mana cara kita nak menyucikan air kencing tu. Tapi maknanya kena cuci dululah. Kita kena cuci. Barulah kita boleh solat Ustazah. Tapi ya. selepas ni Ustazah kena cerita tahu macam mana kita nak Ya. bersihkan. Tapi sebelum tu Ustazah, InsyaAllah. sebelum tu orang kata tadi kita dah pegang macam-macam kan? Apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Okey, Kita boleh. mengenakan cecair pembasmi kuman. Alright, disilakan Ustazah Rahmawati pula. Dan saya pula. Okey, mungkin Ustazah boleh ceritakan apa topik yang menarik yang kita nak bicarakan pada hari ini. Silakan Ustazah. Alhamdulillah. Okey, anak-anak di Google Meet dan juga di rumah. Pada hari ini insya-Allah kita akan belajar tajuk Marilah Bersuci. Pendidikan Islam tahun 4 pada muka surat, kalau anak-anak rujuk buku teks, muka surat 114. Bersuci ni bersuci. sebenarnya perlu ke Ustazah? Nak kena bersuci ni perlu ke? Ya, bersuci itu memang perlu sebab dia ada berkaitan dengan kita punya solat. Kalau kita tak bersuci, solat kita jadi tidak sah. Oh, maknanya kalau tadi tu, kalau baby terkencing tadi, kalau Ustazah terus solat, maknanya solat kita tak sah lah Ustazah Ya. Alamak. Jadi benda ni sangat penting, sangat mustahak sebelum kita menunaikan ibadah. Baik. Tapi sebelum tu kita nak jemput kawan-kawan saya dulu, boleh Ustazah? Ya, boleh. Okey, kita persilakan murid-murid untuk bersama dengan kita pada hari ini. Hai semua. Assalamualaikum. Okey, siap apa kata kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu, boleh Ustazah? Okey, jom. Okey, baik. Kita nak mulakan dengan Danish. Boleh kenalkan diri anda, Danish? Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Assalamualaikum Ustazah Rohani, Ustazah Rahmawati dan Abang Aiman. Saya Danish Ahmad Fauzi dari Sekolah Rendah Agama Al-Akhlak Al-Islamiyah Luar Kedah, Kedah. Terima kasih. Jauhnya. Orang Kedah Daripada tu. Kedah. Daripada Okey, baik. Seterusnya kita nak berkenalan pula dengan murid kita yang bernama Khaulah. Silakan Khaulah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah Rohani dan Ustazah Rahmawati. Hai Abang Aiman. Hai. Nama saya Haula Nusaibah binti Muhammad Soleh dari Sekolah Kebangsaan Risi 182. Wah, Khaulah nampak cantik hari ni Ustazah kan? cantik baju raya tu. Khaulah bercita-cita nak jadi apa ni Khaulah? Doktor. Wow, nak jadi doktor Boleh Ustazah? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan amin. Dan seterusnya kita nak bersama dengan Dia. Silakan Dia. Assalamualaikum Ustazah Rohani, Ustazah Rahmawati dan Abang Aiman. Nama saya Dia Ulfatana binti Hairi dari Sekolah Kebangsaan Perdana Pusing 182. Okey, awak nak jadi apa ni? Boleh besar nanti. Oh, nak jadi cikgu. Okey, baik. Alhamdulillah. Kalau nak jadi cikgu, kena tiru macam Ustazah Rohani dan Ustazah Rahmawati. Okey, baik. Seterusnya, kita ada lagi murid kita daripada SK Putrajaya Persin 5-1, iaitu Muhammad Ishraf. Silakan, boleh kenalkan diri anda?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah Rohani, Ustazah Rahmawati dan ramai. Nama saya Muhammad Ishraf Hakim bin Mazlan, murid Sekolah Kebangsaan Putrajaya Lesen 51. Oh, ini macam ketua pengawas ni. Awak nak jadi apa ni bila besar nanti, Ishraf? Doktor. Oh, jadi doktor Okey, baik. Dan seterusnya kita ada Masturina. Betul ke Masturina? Masturina, Okey, betul. silakan. Assalamualaikum Ustazah Rohani dan Rahmawati dan hai Abang Aiman. Saya Waalaikumsalam. Masih binti Muhammad Yazid dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Lesen 51. Okey, cita-cita awak nak jadi apa, Masturina? Cikgu. Okey, nak jadi cikgu Cikgu juga. juga. Sebab Alhamdulillah. pekerjaan yang cukup mulia adalah cikgu. Okey, baik. Dan yang terakhir kita ada Ahmad Zakwan. Silakan Zakwan. Assalamualaikum Ustazah dan Abang Aiman. Saya Ahmad Zakwan bin Abdul Hayy. Saya dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Peset 51. Boleh panggil saya Zakwan. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Nampak muka mereka ceria-ceria je kan? Ceria. Ni dah sarapan ke belum ni? Dah sarapan kau Ustaz? Sini dah sarapan. Dah pukul sarapan 11. baik. Tapi hari ini topik kita cukup menarik. Sebab hari-hari kita orang kata apa berhadas lah kan. Kita ke toilet pagi-pagi, dah ke toilet dah. Tapi mungkin kita nak kena tahu najis tu jenisnya apa dan sebagainya. Tapi sebelum kita mula kelas Ustazah. Sebelum kita mula kelas untuk memberkati lagi kelas kita pada hari ini, apa kata Ustazah, kita nak jemput murid kita untuk membacakan doa? Ya. Okey. Ustazah nak jemput bagi berkati lagi kelas kita pada pagi ini. Ustazah nak jemput adik Danish untuk mengetuai bacaan doa. Alright, silakan. Adik Danish. Terima kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita, melembutkan jiwa kita. Baik Ustazah, kita nak cerita tentang najis tadilah kan? Ya. Sebab najis ni kan ada macam-macam jenis. Manusia punyalah, haiwan Yalah, punyalah, haiwan punya. budak-budak punyalah. Tapi selepas ini Ustazah, Ya. kita nak berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Tahukah anda, Rasulullah SAW sangat mementingkan aspek kebersihan dalam kehidupan seperti kebersihan pakaian, rumah dan keseluruhan anggota badan. Alright, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Okey Ustazah, kalau kita tengok kawan kita pakai comot-comot, penuh sana penuh sini, bau pun busuk Ustazah. Kita nak kawan ke Ustazah? Tak nak Tak nak lah Ustazah. Tak nak. Kalau kita tanya murid-murid kita kan, kalau kita tanya kepada Zakwan, kalau ada kawan-kawan kita bau hancing je kan, kita nak kawan tak dengan dia? Tak. Oi, tak nak kawan ni, gelilah. Okey, baik. Tapi sekarang ni Ustazah, saya confused. Sebab saya tak tahu nak membezakan, sebab saya tengok ada kadang-kadang kucing dia merata-rata kan. Lepas tu kita tengok ada bayi kencing dan sebagainya. Mungkin Ustazah boleh ceritakan kepada murid-murid dan kita semua apakah jenis-jenis najis itu sendiri? Silakan Ustazah. Ya, okey. Ustazah. Okey, Ustazah. Okey. Silakan. Alright. Anak-anak murid di Google Meet dan juga penonton di luar sana. Pertama sekali Ustazah akan menerangkan kepada anda semua, kita akan meneroka apakah dia pengertian najis. Baiklah, kita lihat di sini. Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan juga tahi. Okey, contohnya darah kita, darah haiwan.
kencing manusia, kencing haiwan, nanah, muntah. Semua benda itu adalah najis dan kotoran yang boleh menghalang daripada sahnya solat kita. Jadi sebelum solat kita hendaklah memastikan diri kita dan juga tempat solat kita bersih daripada semua jenis najis ini. Ya, okey, seperti yang Aiman telah katakan tadi, najis ni ada jenis-jenis dia. Najis ni ada 3 jenis. 3 jenis? Ya, ada 3 jenis najis. Baiklah, murid-murid di Google Meet dan di luar sana, mari kita meneroka apakah 3 jenis-jenis najis menggunakan inovasi kotak bijak. Kotak bijak, inovasi kotak bijak. Ya, kotak bijak. Okey, untuk inovasi kotak bijak ni, untuk kita mengetahui iaitu 3 jenis-jenis najis, iaitu apabila kita bermain, kita kena melalui 3 langkah utama. Yang pertama, kita kena pusingkan scroller ini untuk mengetahui jenis-jenis najis. Kemudian, kita pergi ke langkah 2 untuk mengetahui jenis najis. Ustazah akan pusingkan dan bila dia berhenti dekat gambar mana, Ustazah akan terangkan apakah najis ini. Ustazah akan soal. Kemudian langkah 3, murid yang berjaya menjawab soalan, Ustazah akan berikan token ringgit. Wah, kalau macam tu saya lah nak jawab. Okey, baiklah. Mari kita lihat langkah 1. Di mana langkah 1, murid-murid perlu pusingkan scroller ini sehinggalah mendapatkan padanan warna yang sama bagi tulisan Rumi. Okey, kita pusing. Dah dapat yang sama. Tulisan Rumi peach dengan peach. Ustazah boleh tunjukkan sikit kat kamera, Ustazah? Okey. Yang pertama, najis mughallazah. Jenis najis yang pertama, najis mughallazah, najis berat. Apakah itu najis mughallazah ataupun najis berat? Iaitu anjing, babi atau khinzir dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Tak kiralah air liur, air kencing, tahid, apa saja daripada badan anjing ataupun babi ini, kita namakan dia sebagai najis mughallazah ataupun najis berat. Bukan berat tadi ya? Beratnya? Bukan yang tu. Saya silap lah macam tu. Baiklah, kita lihat lagi. Okey, kita pusing lagi. Kita nak lihat padanan yang kedua. Iaitu apakah dia? Yang kedua. Kita dah dapat padanan tulisan Rumi hijau dengan hijau. Iaitu najis. Ustazah tunjuk dekat kamera, Ustazah. Najis muhaffafah ataupun najis ringan. Apakah itu? Najis muhaffafah ataupun najis ringan. Okey, najis muhaffafah atau najis ringan ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang minum air susu ibunya sahaja. Bayi lelaki kanak-kanak lelaki bawah 2 tahun yang minum hanya air susu ibunya sahaja. Tu baby tadi dah senyap tadi cikgu. Agaknya dia dah minum susu lah tu. Mungkin aku. Okey. Dia tidak boleh makan atau minum selain daripada air susu ibunya. Kalau dia dah makan berbenda lain, dia dah tak jadi sebagai najis muhaffafah. Dia masuk najis mutawasithah. Dah kena air kopi ke air coklat ke tak boleh lah. Okey, baik. Okey, kita pusing lagi yang ketiga. Pusing lagi. Okey, apakah yang ketiga? Iaitu najis mutawasithah, iaitu najis pertengahan. Okey, senang saja kita nak tahu apa itu najis mutawasithah selain daripada najis mughallazah yang berat itu dan juga selain daripada najis muhaffafah yang ringan itu merupakan najis mutawasithah. Contohnya muntah, darah, nanah kita itu merupakan najis mutawasithah ataupun najis pertengahan. Ustazah, kalau macam kita punya najis, Ustazah? Itu najis mutawasithah. Itu mutawasithah. Ya. Saya ingat mughallazah tadi. Mughallazah ada 2 saja. Anjing dan juga babi. Okey. Baiklah, murid-murid di Google Meet, Ustazah ingin bertanya
Okey, kita pergi kepada langkah 2. Ustazah akan pusingkan anak panah ini dan Ustazah akan cakap dia berhenti di gambar yang mana. Ustazah nak soal. Baik Ustazah. Boleh pegang ni? Oh, boleh. Boleh Okey, Ustazah akan pusingkan anak panah ini. Okey, jeng. Okey, berhenti dekat gambar anjing. Okey, Ustazah nak tanya adik Ahmad Zakwan. Boleh kita sengitkan sikit Ustazah. Boleh. Jatuh tak? Adik Ahmad Zakwan. Okey, boleh. Ustazah ingin bertanya, kalau najis yang berkaitan dengan anjing, apakah najis itu dia termasuk dalam kumpulan najis apa ya adik Zakwan? Okey, silakan. Najis Mughalazah. Mughalazah, najis berat. Alhamdulillah, betul. Mumtaz. Okey, Ustazah akan tanya murid berikut ya. Okey, Ustazah akan pusing lagi. Pusing lagi. Okey. Muntah kanak-kanak. Ustazah nak tanya Mastura, muntah kanak-kanak najis apa ya? Najis mutawasitah. Okey, alhamdulillah, mumtaz. Betul. Okey, Ustazah nak tanya lagi murid yang ketiga. Jeng. Okey, darah. Darah, najis apa ya? Ustazah nak tanya adik dia Ulfatona. Okey, dia Ulfatona. Apakah najis yang berkaitan dengan darah? Ni bukan darah anjing dan babi ya? Ya? Mutawasitah. Alhamdulillah, mumtaz. Betul. Okey. 3 soalan saja Ustazah ingin tanya. Okey, baik. Maknanya Ustazah, murid-murid kita ni jawab dengan betul. Ya, betul. Jadi sekarang ni Ustazah kena bagi hadiah. Ya, Ustazah berikan dia token ringgit. 3 murid tadi Ustazah hadiahkan 3 token ringgit. Okey. Selamat murid-murid kita jawab betul Ustazah. Kalau jawab salah nanti saya yang tolong jawab. Saya dapat duit tu. Ustazah kena bank in. Transfer. Okey, baik. Jadi murid-murid kita dah jelas dah dengan jenis-jenis najis Ustazah. Tapi kebiasaannya kebanyakan kita dalam seharian kita ni banyak najis mutawasitah lah kan. Dalam kehidupan kita. Tak kiralah kalau macam darah tu Ustazah. Darah haiwan ke darah manusia kira darah jugalah kan. Kalau selain daripada anjing dan babi dia termasuk najis mutawasitah. Okey. Kalau babi mughalazah, kalau baby mukhafafah. Bayi lelaki. Dia ada beza lelaki ke perempuan? Ustazah boleh cerita sikit tak? Baby lelaki dengan baby perempuan tadi tu. Najis mukhafafah tadi merupakan najis air kencing kanak-kanak lelaki. Bila contohnya kita ada adik umur bawah 2 tahun, lepas tu dia cuma minum susu air ibunya sahaja, dia tak makan minum benda lain. Lepas tu bila dia terkencing, dia terkena kita punya badan, lepas tu kita nak solat, so kita hendaklah menyucikan dia mengikut cara najis mukhafafah. Nak tahu macam mana secara lebih lanjut akan diterangkan oleh Ustazah Rohani nanti kemudian. Okey, maknanya kita akan buat praktikal lah nanti kan. Okey, baik Ustazah. Kalau kita tahulah tentang najis ni, kita tahu kencing dengan izin tahi kan. Itu kita tahu najis. Mungkin ada lain-lain lagi yang kita boleh istilahkan sebagai najis juga. Ada tak Ustazah? Seperti macam Ustazah tunjuk tadi darah. Ada lagi ke Ustazah? Bagi contoh macam ni muntah pun najis juga Ya. Okey, nanah Nanah. Nanah pun najis juga Nanah. Macam tahi binatang tahi manusia. Okey, maknanya kalau kita pergi-pergi tiba-tiba kita dah siap mandi dah ni. Nak semayang maghrib katakan. Lepas tu kita pergi ke reban kambing. Tiba-tiba Ustazah terkena kat kemplek kat kita tu tai kambing. Yang tu pun kira tak boleh juga ke? Mutawasitah juga. Mutawasitah. Maknanya kita kena bersihkan terlebih dahulu. Kena bersihkan dahulu. Kemudian baru kita boleh solat. Betul Ustazah? Ya, betul. Baik, kita nak tanya murid-murid kita ni sebab mereka ni bijak-bijak semuanya. Mungkin kita nak tanya kepada Zakwan. Ataupun siapa Ustazah kita tanya? Zakwan lah. Zakwan. Okey, Zakwan. Boleh tak berikan contoh najis mutawasitah? Silakan. Darah. Okey, lagi? Yang awak tahulah. Di sekitar awak ni apa lagi? Muntah. Muntah bayi. Okey. Najis haiwan?
najis haiwan juga. Okey, baik. Memang terbaik. Dan seterusnya kita nak tanya juga kepada Ishraf. Ishraf, boleh tak Ishraf? Ishraf. Ada Ishraf? Okey, najis mughallazah ni apa maksud dia? Najis yang keturunan babi dan anjing. Okey, baik. Maknanya Ustazah, mereka ni dah hafal lah. Mereka dah tahu dan mereka dah yakin dengan jawapan mereka berkaitan dengan 3 jenis najis ni. Mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah. Saya pun kira orang kata ulang kaji balik lah Ustazah. Lama dah saya belajar benda ni kan. Okey, baik Ustazah. Tapi saya nak tahu juga Ustazah, macam mana cara nak bersihkan najis-najis ni? Tunggu selepas ini. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Tahukah anda proses membersihkan najis mughallazah, najis berat dinamakan sebagai sertu. Alright, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Ada bau sikit lah Zah. Ya. Ada bau sikit. Tapi tak tahulah bau ni. Bau najis mughallazah ke, mukhaffafah ke, mutawassitah. Bercampur-campur semua ada. Bau ya. Tapi tak adalah Ustazah. Maknanya kalau kita tak bersihkan najis ni dia bukan boleh nak tutup-tutup. Ya, betul Zai? Betul. Begitu jugalah dengan diri kita kan. Kalau kita ni selalu buat jahat kan, ada macam najis juga. Dia tak boleh nak tutup-tutup. At the end orang tahu juga perangai buruk kita. Baik Ustazah. Mungkin Ustazah boleh cerita sikit macam mana cara nak bersihkan najis-najis yang kita sebutkan sebentar tadi. Alright, silakan Ustazah. Okey, baik. Jom kita teroka Aiman selaku ketua kelas dan juga anak-anak di rumah dan di dalam Google Meet. Dan bagaimana cara kita nak menyucikan najis-najis yang ketiga tadi. Kita dah belajar tadi dengan Ustazah Rahmawati. Najis yang pertama mukhaffafah, iaitu yang air kencing, bayi lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang hanya menyusu ibu sahaja. Okey. Kan? Ini adalah najis yang ringan. Okey, baik. Cara menyucikan ialah kita renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Macam tadi kita lihat balik gimik Ustazah dengan Ustazah Rahmawati pada awal rancangan tadi. Najis bayi lelaki. Yang sebab dia baby kan dibungkus tadi tu, yang kencing telah kencing di telekung. Telekung Ustazah Rahmawati tadi. Terenjiskan air Ustazah nak tanya anak-anak, itu adalah najis apa? Silakan. Yang bayi tadi berusia 2 tahun, bayi lelaki 2 tahun ke bawah. Tadi baru 6 bulan bayi tu. Najis siapa apa? nak jawab? Silakan. Termasuk dalam kategori najis apa anak-anak? Siapa? Sila jawab. Kategori najis apa tu, murid-murid? Silakan. Ishraf. Najis mukhaffafah. Bagus. Betul, najis mukhaffafah. Jadi cara menyucikannya ialah kita renjiskan air di telekung tadi. Main muka Ishraf sikit. Main muka. Renjis. Main nak renjis sikit muka Ishraf. Renjiskan air. Saya nak tembak dah. Kemudian kita renjiskan air, kemudian kita jemur kering, dah kita boleh pakai solat telekung tadi. Okey, jom kita lihat video bagaimana cara kita menyucikan najis mukhaffafah. Okey, jom. Sekiranya pakaian anda terkena najis mukhaffafah, iaitu air kencing kanak-kanak yang berusia 2 tahun ke bawah yang tidak minum kecuali susu ibunya sahaja. Cara membersihkannya ialah dengan mengambil air yang suci dan bersih, kemudian renjiskan di tempat yang terkena najis dengan rata. Kemudian keringkan pakaian tersebut dan anda boleh menggunakannya seperti biasa dengan yakin.
Jadi Ustazah Rahmawati janganlah sedih-sedih. Tadi najis mukhafafah je kan. Spray sikit, lepas tu jemur kering dah boleh solat. Boleh solat kan. Ya, Okey, betul. baik. Seterusnya Ustazah. Okey, anak-anak lihat kan kat sini. Ni alat-alatnya. Okey, macam tadi telekong tadi dah terkena air kencing, kita rendis macam tu kan. Contohnya. Terkena muka saya. Okey, kita jemur kering dan kita boleh pakai untuk solat. Mari kita kena keringkan dululah. Contohnya ini, kalau anak-anak lihat di sini, air kencing. Ini air kencing bukan betul-betul lah. Contoh. Yang hanya menyusu ibu saja. Dia jernih. Dia jernih. Okey, ini mukhafafah. Okey, baiklah. Contohnya, kalau kata ini air kencing, Ustazah tunjuk dekat sini air kencing. Kita lap lah kalau dia dah basah ataupun kering. Kering kita renjis, kalau basah kita lap dulu. Kita lap dulu. Okey. Lap sampai kering. Itu renjis air. Tadi kita renjis. Kemudian kita lap. Kalau di tempat kita mesti menyucikan najis itu sama ada berlaku di badan kita, pakaian ataupun tempat. Kalau di atas meja? Di atas meja tempat. Macam itulah. Macam tadi. Pun dah bersih dah? Dah bersih. Okey. Terenjis. Mudah je. Okey, mudah je. Okey, kita pergi, kita teroka cara menyucikan najis yang kedua. Jom. Apa tu Ustazah? Okey, najis yang kedua ialah najis pertengahan, mutawassithah. Okey, yang pertama kita hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesan sama ada bau, warna dan rasa. Okey, jom kita lihat video cara menyucikan najis mutawassithah. Okey, jom kita saksikan. Sekiranya pakaian anda terkena najis mutawassithah, contohnya tahi, air kencing manusia ataupun darah, cara menyucikannya ialah dengan yang pertama, hilangkan najis tersebut. Basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya, warna, bau ataupun rasa. Kemudian keringkan dan anda boleh menggunakannya tanpa was-was. Habis basah baju adik tu. Tapi baguslah dia nak bersihkan pakaian tu daripada kekotoran Zah. Nanti kita nak solat. Nanti tak sah pula solat. Tapi saya tak nampak lagi macam mana kita nak bersihkan tu. Boleh kita try Ustazah? Okey, boleh. Okey. Aduh, kata tangan Ustazah berdarah masa siang sayur tadi kan. Okey, ini darah. Contohnya darah Ustazah. Okey, baik. Okey, first kali kita nak buat apa Ustazah? Ustazah nak ketua kelas kita, Abang Aiman, boleh adik-adik? Okey. Tunjuk cara macam mana nak menyucikan darah Ustazah ni yang terluka tadi. Mula-mula Ustazah, saya nak kena ambil apa ni? Tadi kita dah belajar. Kita dah belajar tadi, mula-mula kita hilangkan najis yang terkena pada badan, tempat atau pakaian tadi. Basuh dengan air mutlak dahulu sehingga hilang kesan bau dan rasanya. Okey, baik. Saya dah tahu dah Ustazah. Saya dah tahu. First kali kita nak hilangkan najis terlebih dahulu. Saya nampak depan saya ada tisu. Boleh saya ambil tisu Ustazah? Itu alat-alatnya untuk kita membersih. Baik, saya ambil tisu dan saya nak bersihkan terlebih dahulu najis ni. Ya Allah, banyaknya darah Ustazah. Kesian saya. Ustazah terluka. Itulah Ustazah ni. Nak sediakan tadi. Potong laju sangat kot. Okey, baik Ustazah. Saya dah bersihkan. Nak laju kan. Okey, dah bersih dah. Dah bersih. Kemudian kita tengok. basuh dengan air mutlak. Basuh dengan air mutlak. Lepas kita lap tadi. Jangan buang merata-rata. Jangan buang merata-rata. Buang di tempat yang telah disediakan. Baik Ustazah. Jadi yang kedua, basuh dengan air mutlak sehingga hilangnya kesan sama ada bau, warna dan rasa. Baik. Betul. Ini air kita ke Ustazah? Ini airnya. Air mutlak. Baik Ustazah. Jadi sekarang ni kita nak basuh. Dia kena air kena banyak ke macam mana Ustazah? Air jangan banyak sangat sampai satu bagi. Jangan sikit sangat. Jangan sikit sangat. Okay, agak-agaknya menyucikan. Macam tu.
macam tu. Okey. Okey, baik. Tadi kita nak bersihkan. Terusnya. Pakai tisu ni balik boleh ke? Tak boleh. Oh, sebab ada najis sebab dah. ada kotor. Okey, saya ambil tisu lain lah. Bersih. Ataupun kain tuala, kain lap yang bersih. Baik. Okey, saya bersihkan ni. Dan bila dah bersihkan ni Ustazah, barulah kita sampai boleh hilang warna, rasa dan bau. Jangan kita pergi jilat pula nak rasa. Saya baru nak rasa Ustazah. Kita agak dah hilang. Okey, baik. Kita cuba lap. Baik Ustazah, bila kita dah bersihkan ni Ustazah, kita boleh tak solat dekat tempat tersebut? Boleh. Oh, dah bila boleh dah dah. suci, dah bersih, kita dah boleh solat di tempat yang kotor tadi. Okey, Ustazah nak order apa Ustazah? Macam nak order makan pula ya. Okey, baik, dah selesai dah. Okey, dah selesai. Baik, seterusnya anak-anak, kita akan teroka bagaimana cara menyucikan najis mukhaladhah. Okey, yang pertama kita hilangkan dulu najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat tinggal. Dan yang kedua, basuh dengan air tanah 1 kali. Dan seterusnya yang terakhir, basuh dengan air mutlak 6 kali hingga hilang bau, warna dan rasanya. Tapi masalahnya Ustazah, tadi saya pergi ke kedai. Pergi ke kedai punya berjoging. Berjoging punya berjoging. Tiba-tiba tak perasan. Terkena pula kat selalu macam saya. Tu, memang selalu. Ustazah memang selalu macam tu kena. Tapi saya rasa Ustazah, yang tu tai dog. Tai anjing. Selalu. Alamak. Kalau kita keluar bandar kan? Ni slipper ni Ustazah. Ni slipper dia. Ni slipper dia. Perempuan. Aduh. Okey, baik. Jom kita tonton video bagaimana cara menyucikan najis berat iaitu najis mukhaladhah. Okey, jom. Sekiranya badan atau pakaian anda terkena najis mughalladhah, anda mestilah menyucikannya. Cara menyucikannya ialah dengan menyediakan air mutlak, tanah dan alat untuk membersihkan najis tersebut seperti berus. Pertama, buang kotoran dari tempat yang terkena najis. Yang kedua, ambil sebekas air dan campurkan dengan tanah. Ketiga, ambil air tanah dan bersihkan kawasan yang terkena najis dengan 1 kali basuhan. Seterusnya, ambil air mutlak dan basuh tempat yang terkena najis sebanyak 6 kali. 5. Sekarang kasut anda telah suci daripada najis mughalladhah. Sekian. Berkilat kasut adik tu. Memang ada hikmah lah kena tai anjing tadi. Dah lama ada dah tak basuh tu. Okey, baik Ustazah. Inilah slipper tadi saya pakai. Tak sempat tadi tu. Itu terpijak Ustazah. Terpijak. Okey. Baiklah. Tadi anak-anak dah lihat bagaimana cara kita menyucikan najis mukhaladhah. Kita faham tadi najis mukhaladhah adalah najis berat daripada anjing dan babi serta keturunannya, sama ada air liurnya, air kencingnya
dan najisnya tahi dia. Jadi memang berat betul Ustazah? Berat betul. Okey. Melekat lagi kat slipper. Anak-anak di rumah dan di Google Meet nampak dah najis. Ini najis apa ni? Mughalazah. Mughalazah. Okey, baik. Ustazah nak ketua kelas kita Abang Aiman tunjuk cara bagaimana nak menyucikan najis. Okey, baik. First kali kita nak ambil slipper ni Ustazah Ustazah tercuci. Jatuh. Ustazah tercuci tadi nak berus Ustazah. So kita sapu dengan kain. Okey, baik. Mughalazah. First kali Ustazah terangkan tadi hilangkan najis yang terkena pada badan pakaian atau tempat. Jadi Ustazah, saya nak kena settle dulu najis ni. Ini kira pakaian lah kan? Pakaian. Okey Ustazah, saya ambil tisu terlebih dahulu. Basuh dengan air tanah, buang dulu najis tu. Buang dulu. Saya buang dalam tong sampah Ustazah buang dalam tong sampah. Okey, tong sampah saya kat sini Ustazah. Dah hilang dah najis. Okey. Alamak. Ustazah, tangan saya pun terkena najis. Terkena sekali tangan Aiman kita kena bersihkan. Dengan tangan sekali kena cucikan Okey, baik Ustazah. First, yang pertama hilangkan najis terkena pada badan pakaian atau tempat. Dah selesai? Ya, dah selesai. Baik Ustazah. Yang kedua Ustazah. Yang kedua, basuh dengan air tanah satu kali. Okey. Air tanah. Ustazah tolong Aiman. Ini tanah air mana nak dapat Ustazah? Tanah kita korek je kat korek rumah kita. Jelah, kan? Depan rumah. Kalau rumah Ustazah atas, boleh tunjuk sikit Ustazah? kita turun bawah. Okey, ini tanah. Baik, jadi kita campur dengan air sikit Kita campur dengan air. Kita campur dengan air. Kita kacau sikit kejap lagi. Okey. Boleh Ustazah? Cukup Boleh. Alright, kita kacau kan? Kita kacau. Baik, saya kacau pakai pen saya lah. Tanah banyak, air sedikit. Okey, kita kacau-kacau. Baik Ustazah. Kemudian air tak cukup ni Ustazah. Ya Allah. Tanah banyak, air sedikit. Tak larut. Okey, baik. Bila kita dah campurkan dengan air, baik Ustazah. Tanah kemudian pastikan tanah yang bersih ya anak-anak. Dia bukan tanah yang terkena najis juga. Okey, baik. Tanah yang bersih. Kemudian kita lalukan Ustazah. Lalu dekat tempat yang najis tadi. Najis berat tadi. Okey, lalukan. Okey, sekali. Ustazah Semawati, betul ke saya buat ni? InsyaAllah. Betul Betul. Sebab Ustazah duk perhati kita kena yakin. Dia kena gosok ke Ustazah? Lepas tu kita bila dah satu kali kita gosok kita sapukan dulu, dia. Sapu dulu. Okey. Terusnya basuh dengan air mutlak 6 kali sehingga hilang bau, warna dan rasa. Okey. Hilang bau. Ada lagi lah Ustazah depan ni. Alah, hai. Hilang bau, warna dan rasa. Rasa jangan rasa dengan lidah pula. Baik Ustazah, kita pergi yang ketiga, basuh dengan air mutlak 6 kali. 6 kali. Macam mana cara dia Ustazah? 1. Betul? 1. Okey, 2. 2. Okey, 3. 4. 5. 6. Okey, siput saya dah bersih dah Ustazah. Baik, dah saya kering kita pakai. Okey Ustazah, saya tertinggal barang kat kedai runcit sekejap Ustazah. Saya nak pergi ambil kejap. Slipper saya pun dah bersih. Lepas ni kita jumpa lagi Ustazah. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Ye, dah bersih. Tahukah anda, amalan menjaga kesucian dan kebersihan dalam keseluruhan aspek kehidupan dapat memberikan kesan positif terhadap diri, agama dan masyarakat. Sempat saya balik ke sini kan. Sementara rehat tadi. Okey, baik Ustazah. Tapi saya ada confuse sikit lah Ustazah. Walaupun kita dah bersihkan dengan tanah dan sebagainya tadi saya pergi ke kedai tu kan, saya lalu dekat tepi-tepi tu ada lagi najis tu. Tapi saya tak pinjaklah najis tu. Dan tapi yang saya khawatirnya mungkin ada debu-debu naik kena badan saya. Takut terkena najis. Yang diterbangkan oleh kereta lalu lalang tu. Okey, mengikut syariat kita itu tak apa Iman. Kita yakin sebab kita tak tahu yang diterbangkan angin tu, air tu kita tak tahu itu najis apa. Jadi kita yakin kata ni kita bersih. Maknanya kita di badan kita, pakaian kita tu bersihlah. Kita sebut najis kita apa tu Ustaz? Sebab kita tak tahu najis apa yang diterbangkan angin tu. Betul Ustaz. Mengikut syariat itu dalam kaedah usul fiqh Ummu Al-Balwa tu menyatakan kata itu dibolehkanlah. Sebab kita tak tahu. Yalah, kadang-kadang kita jalan-jalan dekat tempat awam Ustazah. Kita pun tak tahu dekat situ ada najis ke tidak kan? Ya, betul. Okey, baik. Dan seterusnya Ustazah? Okey, seterusnya
Kita nak cerita pula. Macam ada game je Ustazah? Ada game. Ustazah nak pilih lah seorang murid kan. Minta pilih apa? Sampul nak warna apa. Ustazah nak Khaulah lah pilih. Aiman pegang. Silakan. Aiman baca soalan ya. Khaulah nak pilih warna apa tu? Saya pilih biru tua. Biru tua. Okey, baik. Saya buka Ustazah. Aiman buka. Soalan apa dalam ni? di dalam itu? Alright. Apakah maksud najis? Silakan. Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan tahi. Okey, betul ke Ustazah? Betul Aiman, betul. Baik, kita bagi 5 markah untuk Khaulah. 5 markah 5 markah. Alright. Seterusnya, siapa nak cuba? Okey, silakan. Seorang saja lagi. Cepat. Nanti kita sambung. Alright. Ishraf, silakan. Saya nak sampul warna kuning. Okey, kuning. Alright. Dalam ni ada teng. Apakah tindakan kamu menjaga diri kamu? Apakah tindakan kamu menjaga diri kamu? Amalan di rumah, amalan yang kamu buat. Untuk kebersihan dan kesucian diri. Okey. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada murid kita. Baik Ustazah. Terbaik. Kita nak tahu juga, kita bersih-bersih ni sebenarnya apa kepentingan dia Ustazah? Silakan. Okey, baik. Jom kita teroka apakah kepentingannya terhadap diri sendiri. Sudah pastinya diri kita akan sihat, terhindar daripada penyakit yang membahaya dan selesa serta segar untuk bergerak ke mana-mana. Macam tadi nak pergi kedai, kita selesa. Mendapat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ibadah kita diterima. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Kan? Allah suka orang yang bersih. Imej Islam akan dipandang mulia oleh agama yang lain, kan? Okay, seterusnya kepentingan terhadap masyarakat akan berasa tenang dan harmoni hidup dalam keadaan yang bersih. Manakala dari sudut negara, pelancong berminat melawat ke negara kita. Negara yang bersih. Apakah amalan anak-anak di rumah? Kita nak tanya anak-anak masa kita sudah agak suntuk. Ustazah nyatakan saja tindakan untuk menjaga kebersihan dan kesucian kita di rumah, kita hendaklah sentiasa kemas, mandi wajib, beristinja, berwuduk, berwuduk membersihkan diri kita. Bertayamum sekiranya tidak didapati air. Okey, baik Ustazah. Mungkin Ustazah ada sedikit rumusan dalam topik kita pada hari ini. Silakan. Okey, baik. Setelah kita dah belajar apa itu jenis-jenis najis dan juga cara menyucikan najis, kita kena amalkan di dalam diri kehidupan kita. Dalam kehidupan seharian di rumah, kalau di luar, kalau kita keluar, buanglah sampah di tempat yang disediakan. Terima kasih. Dan sedikit daripada Ustazah Rahmawati. Baiklah murid-murid, kita hari telah mempelajari banyak sangat perkara. Kita dah belajar apa itu erti najis, jenis-jenis najis, cara menyucikan najis, kepentingan kenapa kita mesti bersuci. Jadi Ustazah mahu semua murid-murid hendaklah sentiasa mengamalkan amalan bersuci setiap hari, setiap masa. Bila kita dah tahu diri kita ni ada najis, kita hendaklah segera menyucikannya. Betul. Kerana kebersihan itu sebahagian daripada iman. Okey, sama-sama murid-murid. Kebersihan sebahagian daripada iman. Alright. Taharah syatrul iman. Okey, terima kasih banyak kepada Ustazah Roha dan juga Ustazah Rosmawati. Ingat murid-murid, jaga kebersihan. Wuduklah, berwuduklah sebelum kita sembahyang. Alright, berakhir dengan saya Daya Iman. Kita berakhir di sini. Teroka Didik TV KPM. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
TV KPM